Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda bersama saya, Hafizah Zaman, bertemu rakan tugas Hakim Rahman. Seperti biasa, 8.30 pagi, kami di Awani Pagi membawakan segmen Realiti Rakyat, tumbuhan khas yang mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan anda akibat COVID-19. Perintah Kawalan Pergerakan Mac lalu yang antara lain kesannya menyebabkan kadar pengangguran yang semakin meningkat, dan terbaru data daripada Jabatan Perangkat Malaysia, kadar pengangguran di Malaysia meningkat kepada 5.3% pada Mei tahun ini berbanding 5% pada bulan sebelumnya. Dan dalam masa yang sama, masalah ini dilihat sebagai peluang kepada mereka yang sedang mencari pekerjaan untuk menimbang peluang menjadi usahawan. Ya, dan dalam segmen Realiti Rakyat di Awani Pagi hari ini, kami bawakan salah satu produk keusahawanan yang tidak kurang memberikan pulangan yang lumayan, yang mungkin dapat memberikan idea kepada anda di luar sana yang masih lagi tercari-cari peluang-peluang yang ada. Dengan itu, Realiti Rakyat di Awani Pagi bermula sekarang. Baiklah, keusahawanan merupakan salah satu jalan keluar ketika kadar pengangguran semakin meningkat akibat pandemik COVID-19. Salah satu perniagaan atau keusahawanan yang mula diterokai ramai adalah produk sarang burung walit. Sarang burung walit bersih atau dipanggil RCEBN, sarang burung walit belum bersih RUCEBN, dan produk tambah nilai berasaskan burung itu merupakan satu produk yang sememangnya mendapat permintaan tinggi di China, yang mana negara kita kini adalah pengeksport kedua terbesar selepas Indonesia. Dan perkembangan teknologi dan industri pada hari ini juga telah menggunakan sarang burung walit dalam menghasilkan produk-produk seperti kosmetik berasaskan sarang burung walit dan juga sebagai produk makanan tambahan. Nah, kita nak bercakap mengenai potensi tersembunyi sarang burung walit ini. Kita bersama dengan dua tetamu jemputan yang arif mengenai perkara ini. Yang pertama iaitu kita ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Dr. Wan Khairi Wan Ibrahim. Beliau merupakan pensyarah kanan Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan Universiti Malaysia Kelantan, dan juga Encik Syahrin Muhammad Ali, pengusaha sarang burung walit. Assalamualaikum kepada kedua-dua tetamu kita. Waalaikumsalam. Okey, Encik Syahrin dan juga doktor, saya nak tanya kepada Dr. Wan Khairi dululah. Kita lihat sarang burung walit ini harganya di pasaran boleh cecah ribuan ringgit untuk 1 kilogram. Jadi apa sebenarnya yang menyebabkan sarang burung walit ini harganya mahal di pasaran luar sana? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min qawli. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak Awani yang menjemput saya pada pagi ini. Jadi kalau kita nak faham tentang kenapa industri sarang burung walit ini dia mahal, pertama kerana nilai yang diberikan kepada sarang ini sangat tinggi. Dia berkaitan dengan persepsi dan makanan eksotik. Jadi sarang burung walit ini kalau kita tengok dalam segi eksotik makanan ini, dia merupakan antara 3 makanan yang tertinggi harganya di dunia ni. Jadi dia mencecah kalau yang biasalah yang biasanya mencecah dalam 3,000 tu average lah RM3,000. Kemudian itu yang raw lah Dan kenapa? Kerana permintaannya tinggi. Permintaan untuk pasaran dunia mencecah 35 tan metrik setahun, dan penawarannya masih lagi separuh, juga 14-15 tan metrik. Dan Malaysia merupakan negara yang kedua selepas Indonesia. Jadi peluang besarlah, dan apabila kita faham tentang permintaan yang tinggi, penawaran yang kurang, tentu sekali harganya pun akan tinggi. Itu saja. Doktor, apa yang menyebabkan permintaannya tinggi? Mungkin ada khasiat-khasiat tertentu dalam sarang burung walit ni, Doktor? Ya, tentu sekali ada khasiat. Dia berkaitan persepsi. Kalau tengok antara khasiat yang terbuktinya, dia berkaitan dengan kalau tengok dari segi khasiat yang kita proven lah, berkaitan dengan pemulihan pernafasan. Kalau tengok dia berkaitan dengan jantung, berkaitan dengan paru-paru, sangat bagus. Dan dia sebenarnya khasiat terbesar dalam sarang burung walit, dia memulihkan sel-sel mati pada badan. Jadi dan sangat popular lah tadi disebut dalam bidang kosmetik. Kenapa? Sebab dia boleh menjadikan awet muda dan sebagainya. Kali sebut awet muda cantik ni memang kalau kita nak jual produk, nak buat apa produk, kita sebut cantik, awet muda, memang meletuplah produk tu. Baru 5 minit kita interview ni dah berjaya mempengaruhi saya untuk beli produk berdasarkan sarang burung walit. Tapi dalam masa sama, Doktor, saya nak juga bercakap dengan Encik Syahrin.
Kita dengar industri ini orang kata promising lah profit dia dan juga dari segi khasiat kesihatannya baik untuk tubuh badan kita. Tapi macam mana Cik Syairan kita nak mulakan, mungkin boleh kongsi pengalaman Cik Syairan memulakan perniagaan atau perusahaan sarang burung walit ni dan apa cabarannya? Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ashraf Awani 501 dan juga Dr. Wan Khairi kerana memberi peluang saya sebagai pengalaman saya dalam perusahaan industri walit. Jadi saya mula dalam perusahaan industri walit ini selama 10 tahun, iaitu dalam 2010, dan ianya saya mendapat inspirasi daripada kebanyakannya daripada kawan-kawan Tionghoa dan juga kawan-kawan Melayu, di mana saya mendapat idea dan juga sedikit banyak pengalaman daripada mereka. Yang kita ketahui perusahaan ini dimonopoli oleh bangsa Tionghoa, kaum Tionghoa. Jadi dengan sedikit modal dan kebetulan dengan saya ada bangunan rumah kedai, jadi saya telah convertkan tingkat atas menjadi sebuah sarang burung walit. Dan pada permulaannya saya dengan kurangnya ilmu, saya telah pada 3 tahun pertama ianya memberi hasil yang agak kurang kerana ilmu tidak berapa banyak. Jadi selepas pada itu saya mendapat lebih kurang pada setengah kilo. Habis itu saya telah memperbaikikan lagi rumah burung walit saya itu. Selepas 3 tahun ke atas ia meningkat lagi pendapatan. Encik Syairin, kalau kita nak menggalakkan orang ramai untuk memasuki bidang keusahawanan dan selalunya kalau mereka yang mahu memasuki bidang keusahawanan mereka akan melihat kepada pelbagai aspek dan salah satunya adalah mengenai keuntungan. Dan kalau Encik Syairin tidak keberatan untuk berkongsikan sejak daripada 10 tahun lepas Encik Syairin perniagaan, mungkin minimum keuntungan yang boleh dicapai dan juga maksimum keuntungan yang boleh dicapai mengikut secara bulanan. Kalau mengikut bagi saya, tempat saya ni adalah di dalam bandar. Jadi di sini saya boleh katakan kuranglah sikit pendapatannya. Tapi di luar bandar, di tempat habitat yang burung banyak, tentunya ia mendatangkan banyak pulangan perolehan daripada burung walit tersebut. Bagi saya, ianya agak lumayan jika betul-betul burung telah masuk ke dalam rumah walit kita dan menginap dan bersarang. Jadi pengalaman saya ini saya boleh katakan ianya selepas pada 3 tahun biasanya dia akan meningkat. Pada masa sekarang harga burung walit sekitar antara 2,500 hingga 4,000 lebih. Mungkin mencicah pada 5,000 satu kilo. Bergantung pada grade-grade-nya lah. Ia mempunyai grade A, B, C dan D. Okey, saya nak kembali kepada Dr. Wan Khairi. Doktor sebelum ni ada kongsikan kepada saya gambar sarang burung itu. Harganya 4,300 sekilogram. Itu dan harganya bergantunglah seperti yang disebutkan oleh Encik Syairin tadi, bergantung kepada kualiti dan grade-nya. Tapi dalam masa sama doktor, kita lihat ini satu industri yang orang kata lumayan sebenarnya ni, tetapi ada tak macam mungkin di peringkat universiti ataupun mungkin daripada kumpulan-kumpulan yang digerakkan oleh doktor sendiri untuk memberikan mungkin nasihat, panduan ataupun mentorship punya program untuk mereka yang nak menceburkan diri dalam bidang keusahawanan, terutamanya melibatkan sarang burung walit ini? Adakah mereka perlu bermula dengan modal besar, nak kena ada rumah sarang burung itu sendiri ataupun secara kecil-kecilan boleh dimulakan? Terima kasih. Sarang burung walit ini dia ada sejarah panjang ya. Kalau kita nak ceritalah pelibatan awal kita orang di Semenanjung ni bermula secara
senyap-senyap rahsia pada kita 1980-an. Jadi itu rahsia-rahsia lah, senyap-senyap. Dan kita ni hanya mula sedar dia jadi macam satu. Sebenarnya burung walet ini merupakan salah satu dipanggil SKB, sumber kekayaan baharu negara. Pada tahun 2018, kerajaan telah musyawarahkan 5 sumber kekayaan baru negara. Antaranya disebutkan ialah musang king, herba, tenusu, kemudian durian musang king dah sebut dah. Kemudian sarang burung walet. Jadi kelapa satu lagi, kelapa, musang king, tenusu, herba dan sarang burung walet. Jadi sarang burung walet ini sebenarnya memang kerajaan sendiri ada satu department lah. Dulu pada sebelum tahun 2010 burung walet ini di bawah Jabatan Perkhidmatan. Tetapi setelah kerajaan mengeluarkan sarang burung walet ini daripada senaran hidupan liar, maka ia telah diselia oleh Jabatan Veteriner. Maka yang menguruskan training dan sebagainya sebenarnya Jabatan Veteriner. Di samping itu juga memang di UMK sendiri kami menyediakan training lah, dan banyak training yang dianjurkan oleh pihak swasta, dan saya sendiri pun menganjurkan training. Dan saya sendiri pun ada menerbitkan satu buku, buku strategi pengurusan rumah burung walet. Jadi buku ni dijual oleh UMK Press. Jadi dalam buku ni dinyatakan tentang bagaimana cara-cara nak membina rumah burung walet dan strategi bagaimana nak berjaya dalam rumah burung walet. Jadi kerana pada peringkat awal ilmu ni rahsia peringkat awal, ilmu rahsia. Dan apabila kita dapat explore, kita dapat keluarkan kefahaman tentang betapa dulu memang kalau nak melabur rumah burung walet ni tak ada 500,000 tak boleh. 500,000 tu, 500,000, 200,000. Tapi sekarang ni dengan teknologi, dengan ilmu yang kita ada, dengan kefahaman yang tentang pembentukan mikrohabitat, rumah burung walet boleh dibuat dengan harga bawah pada 100,000, bergantung pada saiz dan material yang kita gunakan. Itu dia. Cik Syahin. Cik Syahin pula, maaf. Pada awalnya Cik Syahiran, pada awalnya berapa modal permulaan? Mungkin Cik Syahiran berada di kawasan yang agak bandar sikit. Tapi berapa modal permulaan? Mungkin boleh kongsikan saat-saat memulakan perniagaan itu dari segi modalnya, dari segi mendapatkan materialnya. Macam mana kita nak menjemput burung walet tu untuk bersarang di tempat yang kita sediakan? Okey. Oleh kerana saya dia ada rumah kedai, cumanya saya perlu convertkan rumah tersebut tingkat atas menjadikan sarang burung walet. Jadi pada permulaannya saya hampir habis dalam 35,000 untuk satu floor yang bersaiz dalam lebih kurang 40 kali 80. Jadi saya perlukan mengadakan di dalamnya pengubahsuaian yang sama dengan seperti habitat burung walet di dalam gua. Jadi saya terpaksa adakan sistem audio yang baik. Saya perlu tahu tentang laluan-laluan burung masuk. Saya perlu adakan maintain suhu dan humidity, iaitu kelembapan di dalam rumah tersebut. Dan juga saya perlukan ada aroma yang bersesuaian untuk rumah burung itu pada permulaannya. Dan ianya lebih kurang kosnya, macam saya katakan tadi, saya telah habis dalam 35,000. Oleh kerana bangunan telah dia ada untuk buat pengubahsuaian. Kalau Cik Syahiran mungkin boleh imbas kembali 10 tahun lalu dengan bermodalkan RM30,000 tu, dalam tempoh berapa lama Cik Syahiran mungkin dapat kongsikan kepada kami semua, dapat balik pulangan modal tu dan keuntungannya secara umumnya lah? Sebenarnya ia bergantung kepada sarang burung yang dapat kita keluarkan. Tetapi bagi saya kira-kira lebih kurang 5 tahun, kurang pada 5 tahun saya telah dapat pulangan balik, sebab ianya di bandar. Jika di pendalaman di luar bandar, mungkin saya boleh katakan kurang daripada 2 tahun
ataupun mungkin setahun ia akan dapat pulangan modal yang dikeluarkan. Contohnya di Gua Musang, kawasan pendalaman di Kuala Kerai, di Jeli, di pinggir-pinggir kampung hutan itu memang tempat dia memang banyak burung di situ dan cepat mendapat hasil yang baik. Encik Syairan, kalau Encik Syairan boleh kongsikan kepada kami, Syairan, kalau ketika masa kita nak mengendalikan sarang burung walit ni, ada risiko-risikonya, bagaimana untuk mengendalikannya dengan baik supaya ia tidak rosak, ia tidak macam orang kata kualitinya, untuk memastikan bahawa kita mendapat kualiti yang baik itu. Di segi risikonya ialah jika burung dah masuk, risikonya adalah musuh-musuh perosak. Contohnya kelawar atau musang atau burung hantu. Jadi kita perlu menjaga dengan baik. Kita perlu sediakan beberapa alat untuk mencegahnya. Dan juga sudah tentu kecurian akan berlaku. Jadi kita perlu adakan security juga. Walaupun rumah burung walit, kita perlu ada sekurang-kurangnya kita adakan alarm sistem ataupun CCTV jika mampu. Jadi itu adalah risiko. Jadi tapi ianya dapat diatasi jika kita betul-betul lakukan dengan baik. Encik Syairan, kalau boleh Encik Syairan kongsikan kepada kita ke mana pasaran yang perniagaan Encik Syairan usahakan sekarang ini, sarang burung walit, ke mana pasarannya telah pun berkembang? Adakah telah pun dibawa ke pasaran luar negara? Sekarang hasilnya saya menjualnya secara unclean edible bird nest, mana burung yang raw lagi. Jadi di segi market ianya tidak menjadi masalah, permintaannya tinggi. Jadi biasanya tauke-tauke akan hubungi kita, ataupun mungkin kita adakan macam kita adakan satu tempat di pusat pengumpulan di Bandar Macang. Jadi semua pengusaha-pengusaha akan pergi di sana dan tauke ataupun pembeli-pembeli akan datang dan kita jual. Dan produk sarang-sarang ini diproses dan dihantar ke negara luar. Contohnya permintaannya sekarang ini sudah tentu di negara China yang kita ketahui. Dan sekarang beberapa negara luar yang lain seperti Timur Tengah, Amerika dan juga Eropah pun saya dengar sarang burung walit ni ada permintaan juga. Punya potensi yang sangat besar sebenarnya sarang burung walit dan juga produk-produk hilirannya. Banyak lagi kita nak bincangkan mengenai potensi sarang burung walit ini bersama dengan tetamu kita, tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Awani Pagi, segmen Realiti Rakyat. Kita bercakap soal potensi tersembunyi sarang burung walit. Dan saya nak terus saja kepada Dr. Wan Khairi. Doktor, kalau kita lihat dengan apa yang dikongsikan oleh Encik Syairan tadi, memerlukan dengan sistem audio yang baik dalam sarang burung itu, ada security, ada soal keselamatan, menjaga kualiti sarang burung walit itu sendiri. Bagaimana doktor melihat ekosistem ataupun support system yang kita ada ketika ini bagi membolehkan lebih ramai lagi mereka di luar sana mencuburi bidang keusahawanan sarang burung walit ini? Kerana yalah, orang kata apa, high risk high return kan. Tapi apa yang boleh kita bantu mereka ini di luar sana? Adakah ekosistem kita mencukupi dari segi bantuan, latihan, pembiayaan memulakan perniagaan? Apabila kita melihat sebenarnya veterina memainkan peranan yang sangat baik di negara kita ni. Kalau kita compare dengan negara Indonesia, walaupun negara Indonesia menjadi pengeluar utama sebab dia lebih awal di industri ni.
Tetapi di Malaysia, kita tengok kerajaan memang memainkan peranan yang sangat advance. Kita ada satu standard kita sendiri dan memang ekosistem kita menyokong apa yang ada sekarang. Cuma kesedaran kita bermusim. Kesedaran orang kita bermusim, ya. Contoh sekarang ni apabila contohnya 2 hari lepas ada satu majlis tanda tangan MOU dengan sebuah syarikat negara China untuk penghantaran raw unclaimed bird nest, maka dia meletup balik. Dia macam bermusim. Sebenarnya kita negara Asia ataupun sarang burung walet ini perlu kita ingat hanya ada di Asia Tenggara. Jadi hanya ada di Asia Tenggara. Ya, banyak-banyak dunia ini, luasnya dunia ini hanya ada di Asia Tenggara. Dan Malaysia merupakan mempunyai potensi sangat besar untuk ceburi industri ini. Jadi sepanjang tahun bermula pada tahun 2002 ya, 2002 hingga sekarang memang sentiasa ada kursus-kursus yang dijalankan oleh kerajaan. Saya ambil contoh veterina lah, sebab veterina selalu juga jemput saya untuk bagi ceramah berkaitan dengan MyGap, ya, GHP, Good Husband Animal Practice, berkaitan dengan bagaimana perundangan. Di Malaysia kita ada satu garis panduan 1GP, ya, 1GP yang diwujudkan pada tahun 2011, ya. 2010, iaitu satu garis panduan yang memberikan panduan kepada pengusaha atau PBT untuk mengusahakan rumah burung. Contohnya, kita tak boleh bina rumah burung 15 kilo daripada airport, dan di ground floor tak boleh bina rumah burung sebab nanti dibimbangi mati fungsi bandar tu. Sebab ada satu bandar di Vietnam, ya, burung ni dia bersarang sampai bawah, sampai tingkat bawah. Jadi apabila tak dibuat perundangan begitu, maka hilang fungsi bandar tu. Itu berlaku di Vietnam. Dan kalau tuan-tuan tengok ada satu hotel di Patani, CS Patani Hotel, ya, dia ada satu rumah burung juga saja yang bersarang hingga basement. Ini antara perkara yang menarik lah, ya. Jadi bagi saya, usahawan yang kalau berminat dalam bidang ini, rebutlah peluang ini. Sama sekali golongan yang berada di kawasan-kawasan yang merupakan mikro habitat walet, yang merupakan population walet, yang ada population walet yang tinggi, kawasan makanan walet. Jadi kalau tak ambil puan ni rugilah, sebab kita sudah berada di atas satu longgokan emas dan tunggu kita ambil saja emas itu. Doktor, boleh kongsikan di lokasi-lokasi ataupun kriteria lokasi bagaimana yang memungkinkan sarang burung walet ini dibina? Mungkin ada kriterianya di kawasan kampung luar bandar ke? Okey, betul. Saya suka beritahu, perkara ini saya sering sebut dalam training saya. Contohnya training yang saya akan adakan di Belaga pada 8/8 nanti, akan satu training saya akan buat di Belaga, dan perkara yang sama saya sebut di Belaga Sarawak, ya. Antara perkara yang kita nyatakan, pertama ialah melibatkan 3 keperluan asas kepada benda hidup, iaitu makanan, pasangan, tempat tinggal. Jadi makanan burung walet ini serangga kecil yang terbang, ya. Serangga kecil yang terbang, yang hidup lah maknanya, yang terbang. Jadi serangga kecil yang terbang ini mesti ada sepanjang tahun. Jadi apakah elemen ataupun yang menjadikan serangga ini sentiasa ada? Maka kita tengok, maka dia datang daripada pokok-pokok yang berbunga sepanjang tahun. Pokok-pokok yang berbunga sepanjang tahun ni adanya banyak ada di kawasan-kawasan pinggir hutan. Dan hutan bagaimana? Kebanyakan hutan yang sustain, hutan yang tak ditebang, ya. Maka contohnya pokok kelapa sawit dan sebagainya ada serangga-serangga ini. Jadi di kawasan-kawasan ladang, di kawasan-kawasan pinggir hutan merupakan potensi yang sangat besar untuk kita bina rumah burung. Itu makanan. Pasangan tu suara burung walet. Pernah dengar suara walet bunyi macam mana? Tak tahulah macam mana bunyi sarang burung walet. Suara dia macam ni, ya. Jadi suara walet ni suara yang dihasilkan oleh pasangan dia, dan kita gantikan suara ini dengan speaker, ya, speaker ataupun audio system, dan tempat tinggal yang kita bina rumah tu tempat tinggal. Jadi cukuplah 3 keperluan asas benda hidup, makanan, pasangan, tempat tinggal. Jadi apabila kita sediakan 3 perkara ini, maka tak ada alasan untuk burung tak masuk. InsyaAllah burung masuk. Syairan, kalau tadi Dr. Makarim ada menyatakan bahawa untuk membina sebuah ekosistem perniagaan yang baik, banyak perkara yang perlu dilakukan. Tapi kita nak dengar sendiri daripada pandangan usahawan sendiri, apa perkara-perkara yang mungkin perlu kita lakukan dalam usaha untuk memastikan bahawa perniagaan sarang burung walet ini dapat membantu usahawannya dan dalam masa yang sama meramaikan lagi usahawan dalam bidang tersebut. Apa perkara yang mungkin diperlukan usahawan sarang burung walet ketika ini?
Baik, contoh bagi saya, pengalaman saya sendiri, saya bersyukur alhamdulillah kepada veterina terutamanya dan juga beberapa penceramah, termasuklah Dr. Wan sendiri yang saya hadir ceramah-ceramahnya, dan veterina membuat bengkel-bengkel. Jadi daripada situ saya mendapat ilmu untuk memperkulitkan lagi rumah walid saya dari masa ke semasa. Jadi saya syorkan untuk usahakan ni kita perlu ilmu. Jadi saya dengan ada ilmu itu dapat bina rumah walid yang perfect. Bermaknanya rumah walid itu kita buat dalam masa yang singkat, ianya dihuni oleh burung walid. Ini satu perkara yang baik. Tapi kita nak tunjukkan kepada penonton di luar sana, mungkin kita hanya mendengar saja sebelum ini apa tu sarang burung walid tu sini. Kita nak lihat gambar ini adalah salah satu contoh yang tadi video kita tunjukkan adalah produk yang sudah pun melalui proses-proses dibersihkan untuk dipasarkan. Tapi kita nak lihat gambarnya. Ini gambarnya, kita lihat gambar sarang inilah gambar sarang burung walid yang telah pun dikutip dalam rumah sarang burung walid yang dibina oleh usahawan. Yang tadi gelap tu, itu dalam sarang burung walid itu perlu gelap bagi menggambarkan keadaan seperti dalam gua, dan seperti disebutkan oleh Dr. Wan Khairi juga tadi, dia ada beberapa kriteria lah. Kena audionya, bunyi pasangan. Tapi sampai sekarang saya masih lagi tak tahu macam mana bunyi sarang burung walid. Tapi apa pun, terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita. Terima kasih kepada Dr. Wan Khairi Wan Ibrahim, Pensyarah Kanan Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan Universiti Malaysia Kelantan, yang saya kira banyak berbakti dalam membantu menaikkan industri sarang burung walid ini dengan buku. Sebenarnya PhD doktor pun dalam berkaitan dengan sarang burung walid. Terima kasih doktor, dan juga kepada Tik Syahiran Muhammad Ali, pengusaha sarang burung walid, antara contoh sukses story ataupun bagaimana sarang burung walid ini berjaya menambah pendapatan dan juga membuka ruang-ruang pekerjaan dan juga keusahawanan. Terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita di atas perkongsian yang diberikan. Baik, sekian saja Awal Ni Pagi segmen Realiti Rakyat. Saya Hakim Rahman. Saya Hafizal Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.